A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, selamat datang, selamat kembali lagi kita bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-36 daripada Mashaf, dan kepada semua sahabat-sahabat semua agar dapat insya-Allah untuk membuka Mashaf jika sekiranya ada kesesuaian untuk berbuat demikian insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama juga dalam muka surat 36 insya-Allah, surah Al-Baqarah ayat 225 sehingga ayat 230. Ayat surah Al-Baqarah ayat 225 sehingga ayat 230. Hari ini 6 Syawal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 19 hari bulan Mei tahun 2021 hari Rabu insya-Allah. Jadi untuk permulaan saya akan bacakan sedikit daripada ayat-ayat ini insya-Allah. Moga-moga kita mendapat keberkatan daripada sesi kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhizukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima kassabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Jadi insya-Allah apa yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah kebanyakannya majoriti daripada ayat-ayat yang kita bacakan pada hari ini adalah berkenaan dengan munakahat, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan di antara suami dan juga isteri, hukum-hukum sama ada tolak dan sebagainya. Jadi insya-Allah moga-moga sahabat-sahabat semua dapat lihatkan bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat menitik beratkan isu-isu yang begini, iaitu hubungan di antara suami isteri, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan hukum-hukumnya secara detail sebagaimana kita akan lihat dalam ayat-ayat nanti. Jadi yang pertama sekali ialah kita akan lihat perkara yang berkaitan masih lagi sumpah sedikit, sebagaimana yang telah kita baca sebelum daripada ni juga berkaitan dengan sumpah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sedikit lagi dalam muka surat ini menyambung tentang sumpah, dan kemudian selepas daripada tu juga sumpah yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan. Jadi yang pertama sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang sumpah ni, iaitu kadang-kadang kita dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang kita menyebutkan sesuatu perkara tetapi sebenarnya hati kita tidak menginginkan perkara tersebut. Iaitu kadang-kadang kita tersebut, kita menyebutkan sesuatu tetapi hati kita sebenarnya niatnya lain, ataupun kita tidak berhasrat mempunyai qasad untuk berbuat demikian. Jadi perkara inilah juga yang disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat 225 yang kita baca, yang saya bacakan sebentar tadi. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini dalam masalah sumpah, menjadi kebiasaan bagi orang Arab biasanya, apa-apa saja mereka bercakap ni mereka akan bersumpah. Jadi sikit-sikit bersumpah, wallahi, wallahi, kadang-kadang macam tu kan. Jadi contohnya kan, kalau orang tanya mereka, dia kata, Zaid, saya tengok dah pergi. Tak, wallahi dia tak pergi pun. Macam tu kan. Ataupun tanya sikit-sikit mana, kadang-kadang wallahi. Kadang-kadang begitulah cara orang Arab ni bercakap. Kita, of course lah kan, kita orang Melayu agak berbeza sikit lah. Kita jarang menggunakan demi Allah ni. Kita kadang-kadang menggunakan demi lain dan demi yang tak betul sikit kan. Jadi, adakah apabila terkeluar sesuatu ungkapan macam ni, iaitu perkataan sumpah, adakah perkara tersebut dianggap sebagai sumpah ataupun tidak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ni, iaitu Allah Taala berkata, la yu'akhizukum Allahu billagwi fi aymanikum. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil kira. Tidak mengambil kira apa dia? Iaitu ma sabaqa ilaihi lisan min ghairi qasdil halaf. Allah Subhanahu Wa Taala tak akan ambil kira satu perkataan yang menggunakan perkataan sumpah tetapi sebenarnya hati tidak berniat ataupun berhasrat untuk bersumpah. Jadi apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil kira itu sebagai sumpah juga? Adakah maknanya orang yang bercakap macam tu tiba-tiba tak betul? Sebagaimana saya sebut contoh tadi, kalau orang tu kata, kalau orang tanya, Zaid dah pergi ke? Tak pergi, wallahi tak pergi pun. Dia nak menyungguhkan tapi dia tak berniat untuk bersumpah. Jadi adakah orang itu tiba-tiba dilihat bahawa Zaid rupa-rupanya pergi betul? Adakah dia anggap bahawa orang itu telah melanggar sumpahnya? Jadi jawapannya, perkara ini dijawab oleh ayat ni. Jadi ayat ni mengatakan Allah Ta'ala tidak mengambil kira
ertinya ialah dia tidak bersalah. Orang tu tidak bersalah dan tidak dianggap sebagai bersumpah dan tidak patutlah, tidak wajib untuk membayar denda sumpah. Denda sumpah ini sebagaimana kita maklum semula kan, iaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah, iaitu 3 perkara pilihan. Yang pertama sekali memberi makan kepada orang miskin, yang kedua memberi pakaian kepada orang miskin, dan yang ketiganya atau iaitu memberikan seorang hamba. Tapi jika sekiranya ketiga-tiga ni tak mampu, dia bersumpah dan dia nak membatalkan sumpahnya, tetapi dia tiga-tiga ni tidak mampu, maka dalam hukum Islamnya ialah dia mesti berpuasa selama 3 hari, selama 3 hari. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini, tapi kalaulah bersumpah itu secara tidak ada qasad untuk bersumpah, maka ia tidak perlu untuk membayar ataupun melakukan perkara-perkara yang disebutkan, yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi itu yang pertama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala katakan walakin, tetapi yang Allah Subhanahu Wa Taala ambil kira ialah apa? Yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Apa yang memang hati kamu ingin mempunyai qasad untuk melakukan sumpah tu. Maknanya sebut tu demi Allah, iaitu bersumpah memang betul-betul dengan hati memang bersumpah. Maka pada ketika itu barulah kalau sekiranya dia melanggar sumpah itu, maka dia adalah perlu untuk melakukan apa yang saya sebutkan tadi, iaitu hukuman ataupun denda ataupun kafarah kepada sumpahnya tadi. Jadi daripada sini kita lihatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah maknanya zalim ataupun tidaklah mengambil kira semua perkara yang kita tidak ada niat. Begitulah juga dalam apa-apa perkara sekalipun, kalau sekiranya kita melakukan satu perkara tetapi dan kita tidak mempunyai niat untuk melakukan itu, Allah Taala tak mengambil kesalahan ke atas apa yang kita lakukan tu. Walaupun kadang-kadang memanglah terpaksa membayar denda dan sebagainya. Sama seperti contohnya ialah pembunuhan. Seseorang itu membunuh seseorang tanpa niat. Jadi adakah dia berdosa? Dia tidak berdosa, tetapi dia hanya cuma dikenakan membayar diat dan sebagainya, tetapi dari segi dosanya tak ada. Kenapa? Kerana tidak ada niat. Tetapi jika sekiranya seseorang itu melakukan satu perkara dan dia berniat untuk melakukan kejahatan itu, maka pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil kesalahan, mengambil dosa, mengira di atas apa yang dilakukan. Okey, sekarang kita pergi pula kepada ayat seterusnya, iaitu ayat 226. Ayat 226 ni akan menceritakan tentang masalah sumpah yang dinamakan sebagai ilak. Jadi ilak ni daripada bahasa Arab artinya sumpah. Secara ringkasnya, walaupun adalah kan pendetailan-pendetailannya, tetapi kita ambil secara ringkasnya. Ilak artinya ialah seorang suami yang bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya. Jadi mungkin dalam zaman jahiliah tu, kadang-kadang seorang suami tu dia marah sangat kepada isteri dia, lalu dia pun bersumpah. Dia bersumpahlah, dia kata, demi Allah aku tak akan bersama dengan kamu selama 4 bulan. Jadi ilak ni ada sedikitlah perbezaan di kalangan ulama-ulama fiqh kan. Di kalangan ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali dan sebagainya ada perbezaan. Jadi saya tak akan ceritakan dengan detail di sini. Tetapi kita akan lihat apa yang Allah Ta'ala sebutkan kat sini, bahawa ilak ini sebenarnya dari segi hukumnya memang ia adalah satu dosa. Satu dosa apabila suami bersumpah begitu terhadap isterinya. Kenapa? Kerana tak sepatutnya berlaku macam tu. Tetapi apabila telah melakukan, katakan seorang suami telah mengatakan, berbuat demikian, apa hukumnya? Jadi Allah SWT sebutkan kat sini beberapa perkara. Lillazina yu'luna. Yu'lu tu maknanya ialah seorang yang telah mengilakkan min nisaihim, terhadap isterinya. Maknanya dia mengilakkan isterinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini tarabbusu arba'ata ashhur. Dia hendaklah menunggu selama 4 bulan. Jadi hukum di sini adalah setengah ulama kata mesti sebut 4 bulan, setengah ulama kata ialah tak perlu tunggu 4 bulan. Sekejap ya. Setengah ulama kata tunggu 4 bulan, ada yang kata mesti sebut 4 bulan dan sebagainya. Itu adalah tetapi dalam mazhab Syafi'i dia tak perlu tak perlu sebutkan 4 bulan tu. Jadi apabila seorang suami telah melakukan ilak ni, tak mau bersetubuh, bersumpah tak mau bersetubuh dengan isterinya selama 4 bulan, maka dia kena tunggu 4 bulan, diberi tempoh selama 4 bulan. Jadi kalau tempoh 4 bulan tu fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau
Fa'u ni maknanya ialah dia kembali semula kepada isterinya. Maknanya dalam masa 4 bulan tu dia pun kembali kepada isterinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sesungguhnya Allah itu Ghafur dan juga Rahim. Jadi saya tak detailkan masalah ni kan. Dari segi hukumnya agak panjang untuk diceritakan, tetapi insya-Allah sahabat-sahabat semua insya-Allah kalau ada peluang insya-Allah cuba kan untuk membaca sedikit tentang perkara ilat ini. Tapi secara ringkasnya di sini ialah apabila seseorang itu sebenarnya sepatutnya ialah dia membatalkan sumpah itu dan dia mesti kembali kepada isterinya dalam masa 4 bulan tu. Tetapi jika sekiranya selepas daripada 4 bulan, jadi Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu apa? Wa inna azamut talaq. Dalam jahiliyah dulu, ilat ni adalah satu tolak. Dia kira sebagai tolak. Tetapi dalam Islam, dia tak kira sebagai tolak. Jadi, apabila dah sampai 4 bulan, kata, wa inna azamut talaq, maka hakim mestilah memutuskan. Mestilah berkata kepada lelaki itu, awak nak tolak ataupun tak mau tolak. Jadi kalau dia kata tak mau tolak, maka dia mesti bersama-sama baliklah kepada isterinya. Tapi kalau dia kata nak tolak, dia kata tak mau kepada isteri, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di sini wa inna azamut talaq, kalau dia tidak mau kembali kepada isterinya, maka pada ketika itu tak mau bersama isteri, maknanya tak maulah bersetubuh sama balik kepada isteri dia, maka pada ketika itu hakim akan menjatuhkan tolak kepadanya. Menjatuhkan tolak melalui kuasa hakim, kuasa mahkamah, maka dia pun tertolaklah dengan tolak raj'i. Jadi tolak satu. Jadi di sinilah jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa in azamut talaq fa innallaha samiun alim. Allah Taala tahu. Allah Taala kata samiun, mendengar kan. Mendengar apa? Mendengarlah percakapan dia kan. Sebab tolak ni ialah dengan kata-kata. Kemudian yang keduanya Allah Taala kata Allah Taala alim. Alim makna tahu apa yang ada di dalam hatinya. Iaitu tujuan itu kan. Kenapa dia tak tolak daripada awal tu semua tu kan. Jadi perkara ni Allah Ta'ala nak ceritakan, tegaskan bahawa apa kan. Kamu kalau niat apa-apa pun Allah Ta'ala tahu. Jangan kamu rasa bahawa kamu ni boleh lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah tahu alimun, tahu niat kamu, tahu azam kamu, tahu apa benda qasad kamu semasa kamu mengilatkan isteri kamu tu. Okey, tu ayat 227 kan. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan selepas daripada itu pula ialah tentang tolak. Apabila seseorang perempuan telah ditolak, tak kiralah kan melalui tolak ilak ke, tak ilak ke dan sebagainya. Jadi sekarang ni Allah Taala menyebutkan pula hukum tentang tolak. Wal mutallaqat. Wal mutallaqat ni iaitu perempuan-perempuan yang telah ditolakkan. Yang telah diceraikan oleh suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi Allah Taala kata maka dia hendaklah menunggu perempuan yang telah diceraikan tu, maka dia hendaklah menunggu selama salasata quru. Quru ni adalah daripada perkataan qar'a ataupun qar'u. Asal bahasa Arabnya ialah maksudnya ada dua makna. Qur'u ni ada dua makna, iaitu yang pertamanya ialah maksudnya adalah cerai, maksudnya ialah haid, dan yang kedua maknanya ialah at-tuhru, iaitu suci daripada haid. Jadi setiap daripada perempuan ni kadang-kadang dia ada haid. Jadi bila habis haid dia akan suci, kemudian datang haid balik. Jadi mana satu sebenarnya al-qur'u tu ataupun quru', jamaknya pluralnya ialah quru'. Mana satu yang sebenarnya quru' tu? Jadi di sinilah berlakunya khilaf ulama. Jadi setengah ulama mengatakan ialah dia adalah suci, setengah ulama mengatakan dia adalah haid. Jadi ini berbezalah di kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, mazhab Hanafi dan juga Syafi'i tentang masalah penafsiran terhadap quru' ni, kerana perkataan quru' ni ialah perkataan dipanggil dalam bahasa Arab perkataan mushtarak. Mushtarak ni perkataan yang dikongsi mempunyai banyak makna. Jadi Allah SWT sebutkan sini yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Jadi sebenarnya adalah ada kebaikan di sini, walaupun ada kita kata perbezaan ulama kan menyusahkan, tak, dia ada kebaikan di sini. Kalau kita insya-Allah kalau sahabat-sahabat semua mempunyai kelapangan, insya-Allah boleh mendetailkan perkara ini. Saya tak sempat nak detailkan perkara ini di sini, tapi disebutkan ialah dalam mazhab Syafi'i 3 kali suci. Jadi perempuan itu mesti menunggu 3 kali suci. La yahillu lahum. Jadi di sini dijelaskan lagi di dalam hadis-hadis kan, adalah perbezaan sedikit kan. Kalau perempuan tu kecil yang belum ada haid lagi, ataupun perempuan-perempuan yang telah putus haidnya bagaimana. Jadi ulama-ulama Syafi'i telah memutuskan kan bahawa kalau perempuan itu tak ada haid lagi, iaitu dipanggil ayisah, iaitu orang yang dah memang menopause kan, dah habis haid dia, maka bukan lagi kena menunggu 3 kali suci, sebab memang tak ada suci, tak ada haid kan. Jadi apa yang perlu buat ialah 3 bulan. Kalau perempuan tu masih kecil,
Yang tak ada haid lagi, sebelum makna sama sebelum ada haid atau selepas haid tadi, sebelum ada haid lagi, maka juga menunggu 3 bulan selepas ni. Dan kalau perempuan itu mengandung, maka dia mestilah menunggu kelahiran anaknya. Tetapi kalau perempuan itu pula perempuan imak, iaitu perempuan hamba, maka tempoh menunggunya ialah 2 kali quru'. 2 quru'. Jadi itu adalah kita kata tempoh-tempoh yang dipanggil sebagai tempoh iddah. Kemudian seterusnya Allah Taala kata wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihim. Seterusnya Allah Taala sebutkan kat sini, iaitu tidak harus bagi seorang perempuan itu untuk menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala telah jadikannya di dalam rahim mereka. Iaitu apa? Sama ada anak ke, tak ada anak ke, dia mesti ceritakan. Dia tak boleh sembunyikan. Haram menyembunyikan, tak nak beritahukan. Ada begitu juga tentang haid dia. Dia tak nak beritahukan dia ni ada haid ke, tak ada haid ke. Jadi haram untuk perempuan itu menyembunyikan, tak nak beritahukan. Dia mesti kena beritahu kepada suami dia. Kemudian, in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Allah Ta'ala sebutkan ni, kalau beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat, mesti dia tak boleh menyembunyikan tu. Kemudian seterusnya, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalik. Seterusnya ialah, dalam masa iddah tersebut, dalam masa iddah perempuan tu, dalam masa 3 kali suci, 3 kali haid tadi, yang kita sebutkan tadi tu, mazhab Syafi'iyah 3 kali suci kan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan kat sini, wa bu'ulatuhunna. Wa bu'ulatu maksudnya ialah suami dia. Suami dia lebih berhak biraddihinna, iaitu untuk rujuk balik kepada isterinya itu. Iaitu sekarang ni sama ada perempuan tu, isteri tu nak ke tak nak ke, maknanya dia kata tak nak, aku tak nak kembali, tak nak rujuk kan. Suami kata nak rujuk, dia tak nak rujuk, jadi tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala kata suami lebih berhak di sini. Maknanya lebih berhak tu maknanya perempuan tak ada hak sama ada nak tolak ke tak boleh. Jadi kalau suami tu nak kembali, sebab semasa dalam iddah ni sebenarnya ialah seorang isteri tu sebenarnya masih lagi isteri kepada perempuan tu, perempuan tu isteri kepada suami tu. Dia bukannya bercerai sebenarnya kan. Dia bukannya maknanya terpisah, tak kan. Dia cuma macam KIV lah kita kata dalam masa iddah tu. Jadi sebab tu kalau suami tu nak kembali semula kepada isterinya, tak perlu kepada akad baru. Dia tak perlulah maknanya dia kena buat majlis akad semula kan. Tak. Dia hanya rojok saja. Jadi masalah rojok ni panjanglah, ada sedikit tu kan hukum-hukumnya. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat semua yang dah kahwin kan atau yang nak kahwin ke kan, itu kena tahu semua hukum-hukum tu, masalah rojok, masalah ilak, masalah apa semua tu kan, itu kena tahu insya-Allah kena belajar benda tu. Jadi kita sentuhkan sikit-sikit saja di sini. Jadi apabila seorang tu, perempuan tu dalam iddah, maka suami dia berhak untuk kembali kepadanya. Jadi kenapa kita kata sebenarnya belum putus, walaupun dah cerai kan, dalam masa iddah ni sebenarnya tak putus 100%. Sebab apa? Pada masa tersebut suami tu masih lagi wajib untuk membayar nafkah semasa kepada perempuan tu. Jadi seterusnya Allah Taala kata ahaqqu biraddihinna fi zalik. Fi zalik itu iaitu dalam masa tempoh tersebut. Fi zalik tu makna tempoh menunggu tu. In aradu islaha, kalaulah lelaki tu, suami tu nak rojok dan dia nak kebaikan. Nak kebaikan situ maksudnya dia bukan bertujuan untuk menyakitkan. Sebab ada juga orang yang mana dia rojok balik kenapa? Dia rojok kerana dia nak menyakitkan isteri tu, nak panjangkan. Sebab kan ada 3 tempoh kan, 3 kali cerai. Dia cerai sekali, kena tunggu. Bila nak habis, kemudian dia rojok balik. Jadi dia rojok, kemudian tiba-tiba dia cerai balik. Dia cerai balik makna sambung lagi 3 kali suci. Lepas tu rojok balik. Lepas tu dia, itu maknanya tujuannya Allah Ta'ala tahu kan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebut sini in aradu islaha. Dengan tujuan yang baik, maknanya tujuan dia memang nak rojok betul-betul. Bukan tujuan nak menyakitkan. Bukan nak memanjangkan. Sebab kalau ikut sepatutnya, bila perempuan tu kalau dah habis iddah, dia boleh kahwin dengan siapa yang lain. Tapi kalau lelaki tu buat macam tu, dia rojok balik, maka perempuan tu tergantung balik. Jadi gantung berapa bulan dah. Maknanya kalau ikutnya 3 bulan, kalau ikutnya sampai 9 bulan lah kan. Makna perempuan tu tergantung. Itu adalah menyakitkan, memberi darar kepada perempuan tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini in aradu islaha, iaitu dengan tujuannya yang baik. Dia memang nak betul-betul walahun mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini masalah hak. Kita ada hak, kita ada tanggungjawab. Kita ada hak, kita ada tanggungjawab. Erti di sini ialah perempuan ni bukanlah maknanya kalau kita tengok sini kan bahawa hukumnya macam untuk lelaki lebih berhak, lelaki lebih ni, lelaki lebih. Tak ada. Untuk perempuan ada haknya. Allah Ta'ala sebut sini iaitu walahunna
untuk perempuan itu mislul lazi alaihinna bil ma'ruf. Sebagaimana ada perkara-perkara yang wajib atas perempuan, begitu juga ada perkara-perkara yang wajib ke atas lelaki untuk perempuan tu. Allah Ta'ala sebut sini, walahunna, untuk perempuan tu, mislul lazi alaihinna, sebagaimana ada yang wajib ke atas dia, maka ada juga perkara-perkara yang wajib ke atas lelaki, atas suami. Sebagai contohnya apa? Iaitu mesti membayar nafkah, mesti membayar mahar, dan juga lain-lain lagi lah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT ke atas lelaki, ke atas suami. Jadi Allah Ta'ala sebut itu, memang setiap orang tu ada hak dia, ada lelaki ada hak dia, suami ada hak dia, suami ada tanggungjawab, perempuan ada tanggungjawab, dan kemudian walil rijali alaihinna darajah. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi sedikit kelebihan ada sikit pada lelaki. Kenapa? Kerana apa yang telah diberikan oleh lelaki kepada suami dia, kepada isteri dia. Jadi maknanya dia memberi nafkah, dia kena ni, dia bertanggungjawab, dia bertanggung dosa dan sebagainya, dia mesti mengajar isteri dan sebagainya itu, semua itu adalah tanggungjawab suami kepada isteri. Jadi oleh kerana itulah maka Allah SWT memberi sedikit kelebihan kepada suami, antaranya ialah di sini, iaitu dia ni boleh kembali semula kepada isteri dia jika sekiranya dia nak, walaupun isteri dia tak nak. Jadi wallahu azizun hakim. Jadi Allah Taala sebut sini, dia aziz, dia hakim. Semua hukum-hukum yang ditetapkan tu ada hikmah-hikmahnya yang sepatutnya kita terima, kerana ia adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang apa lagi? Tentang tolak lagi. At-talaqu marratan. Jadi tolak ini adalah 3 kali kan. Ada 3 tolak kan. Itu adalah khilaf ulama sikit kan, sama ada boleh tak tolak sekaligus, tolak 3, ataupun tolak ni mesti sekali, satu saja, walaupun sebut 3 jadi 1. Itu ada khilaf ulama lah kan. Kita tak bincang. Dalam mazhab Syafi'i dia boleh jadi. Kita sebut 3, dia akan jadi 3. Jadi Allah Ta'ala sebut sini masalah hukumnya ialah, itu masalah perbezaan di kalangan ulama. Yang saya nak sebut sini ialah yang kita tengok ayat Al-Quran ni, Allah Subhanahu Ta'ala kata at-talaqu marratani. Kalau tolak tu dah 2 kali kan, fa imsakun bima'ruf au tasrihun bima'ruf bi ihsan. Au tasrihun bi ihsan. Jadi Allah Ta'ala kata dalam masa tu, fa imsakun tu dalam masa tarabbus tu, dalam masa menunggu tu kan, kalau tolak tu dah 2 kali, maka minta maaf fa imsakun tu maknanya dia boleh rojok, maksud dia. Fa imsakun maknanya dipegang balik bima'ruf au tasrih. Maknanya selepas daripada 2 kali, sama ada dia nak lepas terus ataupun dia nak rojok kembali, boleh lagi. Artinya selepas daripada 3 kali dah tak boleh dah. Selepas 3 kali dah tak boleh. Tapi selepas 2 kali masih boleh lagi. At-talaqu marratani, tolak 2 kali masih boleh rojok. Tapi kalau tolak dah 3 kali, dah lepas tu dah tak boleh lagi. Jadi Allah Ta'ala kata au tasrih bi ihsan, ataupun kalau kamu nak tolak, nak lepas, tasrih tu makna lepas kan, makna nak cerai habis, dah boleh kan. Wala yahillu lakum an tadkhuzu mimma ataitumuhunna syai'a. Selepas daripada tolak ni, tak boleh lagi ambil balik kan. Minta balik lah kata kan, aku dah beri mahar kamu kepada contohnya 5,000, aku nak minta balik kan, tak boleh kan. Allah Ta'ala kata ke sini, tak boleh kan, tak boleh. Syai'an ni maksudnya lah, walaupun sedikit pun tak boleh. Jadi kecuali kalau tebus tolak tu cerita lain Ni kita cerita ni ialah masalah apa? Iaitu masalah biasa, tolak biasa kan. Jadi tak boleh minta balik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam ni. Jadi Allah SWT sebut sini, maka tak boleh ambil syai'an mimma ataitumuhunna syai'an, apa yang kamu beri kepada perempuan tu walaupun sedikit, illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqimu hududallah fala junaha alaihin fima iftadat bihi tilka hududullah fala ta'taduha. Jadi pendetailan terhadap hukum ni agak panjang Jadi masalahnya kadang-kadang ada juga iaitu boleh minta balik sebagaimana saya sebut tadi, iaitu tebus tolak dan sebagainya. Itu adalah melalui syarat-syaratnya, cara-caranya sebagaimana telah dijelaskan oleh ulama-ulama fiqh di dalam kitab-kitab mereka yang pendetailannya agak panjang Jadi Allah SWT sebut kat sini ialah yang terakhirnya ialah tilka hududullah. Itu semua tu, apa yang Allah Ta'ala sebut tu adalah merupakan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kamu langgar. Jadi artinya oleh kerana itulah maka penting sangat kita faham penting sangat kita dengar, penting sangatlah kita mempelajari perkara masalah-masalah ni semua supaya apa? Jangan kita langgar. Allah Ta'ala beri penegasan itu, fala ta'taduha, jangan kamu langgar dia. Jangan kamu lintas dia. Jangan kamu melampauinya. Ketetapan-ketetapan yang hudud Hudud ni maksud sempadan Kalau kita kata kita ada sempadan sempadan, kalau di sini ada sempadan Kuala Luruhnya, ada sempadan Labunya, ada sempadan Puni, ada sempadan-sempadan tu kan, sempadan Sungai Tujuhnya kita katakan Jadi jangan melampaui itu tu.
Itu nama dia sempadan. Jadi kalau sempadan Allah ni ialah apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan, jangan kamu langgar. Bahkan setengah-setengah tempat dia kata, la taqrabu, jangan kamu mendekatinya. Takut-takut nanti kamu akan terlampau daripada itu kan. Jadi Allah Ta'ala kata, fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Allah Ta'ala buat penegasan ni. Siapa-siapa yang melanggar, siapa-siapa yang melampaui daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sebenarnya dia adalah merupakan orang-orang yang zalim. Seterusnya dalam ayat yang terakhir, insya-Allah hari ini, ayat 230. Ayat 230. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi tentang apa ni? Masalah kalau suami itu telah menceraikan isterinya dengan tolak 3, kita katakan. Ataupun dengan apa-apa keputusan daripada hakim yang menyebabkan tolak 3 kan. Ada yang tak boleh kahwin langsung selepas itu. Ada kalau tolak 3 boleh tak dia kahwin semula. Dia nak kahwin semula. Mana tahu kan terlepas dia ni tolak 3 ataupun apa-apalah kan menyebabkan tolak 3, maka adakah dia boleh kahwin semula? Jadi Allah SWT sebut sini, fa in talaqaha, kalau dia mentolakkan suami selepas daripada dah 2 kali dah, maknanya yang ketiga lah. Fa in talaqaha, kalau suami itu telah menceraikan isterinya dan lebih daripada 2 kali tadi, iaitu 3, maka fala tahillu lahu min ba'du, maka tak halal bagi isterinya untuk dia, tak halal lagi selepas daripada itu, illa hatta Allah Ta'ala sebut sini, sehinggalah tankiha zaujan ghairah, sehinggalah isteri itu berkahwin dengan suami yang baru, suami yang lain. Dan bukan hanya kahwin biasa, tapi kahwin dah bersama-sama. Bukan kahwin setakat akad nikah saja, tak. Tapi kahwin dan bersama-sama dengan isteri itu. Kemudian sudah selepas tu, maka isteri itu diceraikan oleh suami yang baru tu, dan kemudian tunggu iddah lagi. Kemudian barulah suami yang lama ni nak kahwin balik, barulah boleh semula. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a. Kalau dah selepas daripada dah kahwin, kemudian dia tolak, dah ada bersama, kemudian ditolak oleh suami yang baru tu, kemudian selepas itu, fala junaha alaihima an yataraja'a. Pada masa itu barulah dia boleh nikah semula dengan akad yang baru. Bukan rajak, tapi kena nikah dengan akad yang baru. Artinya nikah semula. Kena ada akad semua, aku nikah, aku kahwinkan kau semula tu kan, dan aku terimalah ni. In zanna an yuqima hududallah. Allah Ta'ala kata ni, sekiranya kalau nak kalau nak bersama tu demi untuk menegakkan balik hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hudud Allah, sempadan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak berbaik betul-betul. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Allah Ta'ala kata, itulah semua peraturan-peraturan Allah, itulah batas-batas Allah, itulah border-border Allah yang Allah telah jelaskan untuk kamu, untuk orang-orang yang mengetahui. Liqaumin ya'lamun. Moga-moga kita semua ni adalah termasuk daripada orang yang mengetahui, insya-Allah. Jadi kalau tak tahu, insya-Allah kena belajar perkara-perkara ni. Moga-moga kita faham betul-betul. Kerana apa kan? Kerana kahwin ni mempunyai hak-haknya. Janganlah makna kita kahwin tapi kita tak tahu hukum dia apa kan. Jadi kita mesti tahu kan hukum ni macam ni, macam ni. Takut kita terjatuh kepada salah satu daripada hukum tu dalam keadaan kita tak tahu kan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita semua benda-benda ni kan. Jadi saya minta maaf walaupun kita tak dapat menjelaskan dengan detail, tapi at leastnya insya-Allah daripada ayat ni, daripada muka surat ni, kita dapat ambil pengajaran kesekian bahawa banyaknya kadang-kadang tu perkara-perkara yang kita lakukan tapi kita tak tahu kan. Ataupun banyaknya ayat Quran yang kita tahu, sedangkan Allah Ta'ala telah jelaskan perkara-perkara ni. Jadi insya-Allah kan kita refer, oleh kerana masalah ni masalah yang berkaitan dengan hukum, dan kadang-kadang setengah tu mempunyai perkataan-perkataan ataupun hukum-hukum yang kadang-kadang ada perbezaan di kalangan ulama. Jadi marilah sama-sama insya-Allah kan kita belajar, kita mengetahui kan, kita sebagai orang yang memfollow mazhab Syafi'i ini, kita cuba belajar betul-betul yang mazhab Syafi'i itu bagaimana berkenaan dengan apa-apa yang telah dijelaskan dalam ayat ni, insya-Allah kan. Jadi moga-moga Allah SWT akan memberikan sedikit kepada kita ilmu, pengetahuan, memahami Al-Quran dan mendapat faedah daripada sesi kita pada pagi ini, insya-Allah. Setakat itu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi dalam muka surat yang ke-37 akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk memberikan link kepada sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah. Moga-moga jumpa lagi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi